Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk kita kongsikan kepada anda tentang topik berikutnya bersama dengan Syu hari ini. Untuk kita bawakan kepada tentang topik plastik, keperluan dan merupakan ancaman kepada kehidupan. Dan untuk itu kita bawakan tetamu yang semua di sini. Kita persilakan Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris, Timbalan Dekan Pendidikan dan Jaringan Industri Fakulti Undang UiTM. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Salam. Terima kasih Irfan. Syu. Ini dengan tema Go Green baju, Doktor. Go Green. Yang kita nak tekankan kepada penonton pada pagi ini berkenaan dengan plastik, bagaimana keperluannya dan juga ancaman kepada kehidupan. Saya rasa benda ni macam dia a bit scientific sikit kan kalau nak ceritakan plastik ni sebenarnya. Jadi untuk kita menerangkan dalam bahasa yang lebih mudah difahami oleh penonton, mungkin doktor boleh ceritakan bila bagaimana plastik ni boleh memberikan kesan yang buruk terhadap kehidupan ataupun alam sekitar. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Bila nak cakap tentang, bila Syu sebut tadi saintifik, okey, saya bukan pakar saintifik. Okey, memang kita akan bercakap tentang yang bahasa paling mudah kan. Kenapa dia berbahaya? Okey, Syu tahu tak dalam sehari berapa banyak kita menghasilkan kat rumah kita, berapa banyak kita hasilkan? Irfan sendiri tahu tak berapa banyak? Tak pasti, Doktor. Okey, sehingga 1.5 kilogram sampah saja yang kat rumah. Dan daripada 1.5 kilogram tu 74% adalah plastik. Okey. Tapi kita tak sedar sebenarnya apa plastik. Dan pernah tak terfikir kenapa yang kita, kalau kita pergi supermarket, kita bawa bag tu, recycle tu, sebab kita tak nak bayar 20 sen ke? Betul. Ataupun sebab kita fikirkan tentang kesihatan ataupun tentang alam sekitar? Ya, itu lagi kita fikirkan. Kita tak pernah fikir sebab kita tak nak bayar 20 sen. Kita tak pernah bayarkan apa kesan pada kehidupan kita. Betul. So, sebab plastik, dia mengambil masa 20 hingga 400 tahun untuk terurai. So, plastik, kalau bahan-bahan lain, kalau kita buang kat tempat pelurusan sampah, dia akan ada bakteria ke apa yang akan uraikan dia. Tapi plastik tak boleh sebab bahan plastik tu. Sebab tu bila kita cakap plastik tu, dia daripada kita, dari segi undang-undangnya kan, kita nak kena kawal dia daripada dia punya, kita ekstrak tu daripada mana? Plastik daripada mana? Plastik daripada mana? Plastik dari mana, Syu? Polimer. I say polimer. Dan polimer itu adalah good. Masuk SPM. Polimer. So Syu, daripada plastik ni kan daripada polimer. So polimer daripada mana? Polimer daripada fossil fuels kan, daripada minyak semua tu, daripada maknanya daripada situ kita nak kena kawal selia. Tengok sebab tu undang-undang tu daripada awal. Tengok macam contohnya kan dekat kita punya yang persidangan United Nations untuk alam sekitar kan baru-baru ni dekat Nairobi. Okey, saya terlibat dekat situ dalam sebagai delegasi Malaysia. So dekat situ kita bincangkan sama ada kita perlu ke tidak untuk mengawal plastik tu daripada dia punya, kita punya dapat tu daripada fosil tu, daripada apa fossil fuels tu kan. Mulanya dari mana kan? Mulanya daripada mana? Sebab bila kita sebut plastik ni, dia bukan sahaja membahayakan kepada kesihatan manusia, sebab tapi juga dia akan membahayakan alam sekitar. Dia start dengan alam sekitar dulu. Kita buang tak terurai, toksik dia pada kita dan juga kita dapat kesihatan kita. Itu yang berbahaya. Jadi apa di antara jenis plastik yang boleh menjejaskan alam sekitar sebenarnya, Doktor? Yang paling kita risaukan adalah yang penggunaan sekali guna. Kalau Syu dengan Irfan tengok kan kat jalan-jalan ni kan, kita elakkan penggunaan plastik sekali guna. Perasan tak dekat banyak kat jantar semua tu. So yang tu Malaysia pun dah ada pelan hala tuju untuk Malaysia mengurangkan sifar plastik penggunaan sekali guna. So sekali guna tu macam ni? Macam ni. Ini sekali guna. Botol air. Contohnya lah botol air. Lepas tu straw yang kita gunakan dekat, sebab tu straw tak boleh guna. Sebab kita kata kita nak ke tidak. Tapi sekarang ni pun masalahnya kita tak tanya pun dia bagi. Sebab ramai yang nak straw, sebab bila kita gunakan alternative straw, dia tak tahan macam dia straw tu. Maksud kita nak minum macam tu. Kan? Kalau kita minum straw yang kertas tu kan, memang senang terurai. Betul. Tapi masalahnya, kenapa plastik sekali guna tu berbahaya? Sebab dia tidak boleh kita semula. Betul.
Dia memang dia punya digunakan untuk sekali. Jadi bila dia sekali guna, macam plastik yang dekat supermarket tu, kenapa kita kena bayar 20 sen? Sebab dia sekali guna, lepas tu kita buang. Bila kita buang, masalahnya adalah dia tak boleh lupus. Tadi saya sebut 20 hingga berapa tahun, 500. Jadi dia akan berada di situ sampai bila-bila. Dia akan terurai, breakdown, tapi dia akan jadi mikroplastik. Bila ni sampah ni, dia bukannya yang pencemaran kat tanah, kita tak nampak. Yang dia akan masuk ke saluran air, akhirnya dia akan masuk ke lautan. Siapa yang makan? Penyu. Lepas tu ikan bilis kita, tahu tak, ada kajian yang nyatakan 80% ikan bilis kita tu memang ada mikroplastik yang terurai daripada plastik-plastik tu. So kita makan Ikan bilis tu. So maknanya kita makanlah plastik tu kan. So itulah maksudnya kesan alam sekitar dan juga kesan kepada kehidupan kita. Cakap berkenaan kesan pada alam sekitar, ada banyak kempen dilaksanakan, contoh recycle, reuse, macam-macam lagi lah kan. Perlu ke kita pertingkatkan kempen-kempen seperti ini? Yalah, kalau kita nak elakkan penggunaan plastik secara total, ini melibatkan kerjasama global, kan, bukan di Malaysia saja. Seluruh negara perlu bertindak, sebab kalau satu saja dia tak ada kesan lah kan. Betul. Jadi program kempen-kempen recycle semua ni perlu ke dipertingkatkan untuk orang kata mengurangkan sedikit beban bumi kita ataupun alam sekitar kita menerima lambakan plastik yang tidak boleh diuraikan ni. Betul, saya setuju dengan Syu. Kita perlu, tapi sebelum kita buat program ni, kita sendiri kena memberikan ilmu yang manfaat kepada kita punya kawan-kawan, kepada masyarakat tentang kenapa kita tak boleh guna plastik. Itu yang kita perlu. Sebab sekarang ni, contoh, kenapa Syu dengan Irfan tak gunakan polystyrene? Polystyrene, bekas polystyrene. Saya tak pakai. Kenapa tak pakai? Saya tak pakai sebab satu, kalau kita pakai, memang senang, memang mudah kan, masa sekali pakai kita buang kan. Tapi sebab saya tahu tanggungjawab saya kepada alam sekitar. Okey, tapi sebelum kepada alam sekitar. Okey. Kita kan sebab kita tak nak kesihatan, kita rasa kita baca mana-mana, polystyrene tu kan menyebabkan kesihatan, tapi kita tak pernah terfikir sebenarnya polystyrene tu dia lagi, sebab dia sekali guna kan. Polystyrene tu kalau kita fikirkan dia akan membebankan, macam Syu cakap tadi, membebankan alam sekitar, mungkin kita tak akan pakai sampai bila-bila. Jadi sebab tu Syu tadi, kita boleh pertingkatkan promosi, macam tadi saya kata banyak dekat flyover tu kan, jangan gunakan plastik sekali guna. Tapi kita faham tak sebagai rakyat, kita faham tak apa benda sekali guna, apa benda, kenapa kita tak boleh? Sebab tu saya tanya soalan kan, kenapa tak nak gunakan polystyrene? Kenapa tak nak gunakan straw? Sebab kita faham kesihatan, kita faham, tapi kita tak faham kesan dia kepada alam sekitar. Sebab dia kesan dia kepada alam sekitar dulu, lepas tu baru kepada manusia. Jadi kalau Syu tanya tadi, perlu ke tidak? Perlu, tapi kita kena ada pendidikan dulu. Pendidikan kepada kawan-kawan, kepada masyarakat, kenapa di sebaliknya tu. Bukan suruh okey tak boleh, kita jangan guna. Tapi kita kata kenapa di sebaliknya. Itu. Satu lagi mungkin kita beri konteks yang lebih luas daripada peniaga selalunya banyak gunakan plastik ni kan. Because it is cost effective untuk para peniaga. Kalau dia beli cawan, gelas, mug ke apa, harga dia akan jadi meningkat lah. Jadi macam mana pelanggan nak datang? Jadi masalah ini lebih kompleks daripada apa yang kita cuba bincangkan sekarang. Mungkin inilah pandangan doktor sendirilah. Okey, menarik soalan tu Syu kan, kenyataan tersebut. Sebab Syu, kalau kita berdasarkan pengalaman kita semasa negotiation untuk undang-undang alam sekitar globally memang masih berlanjutkan lagi. So yang terbaru ni dekat Nairobi dia, antara dia punya isi kandungan dalam undang-undang tu adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak mendapatkan alternatif kepada plastik. Sebab plastik ni kita bangun, Syu pun pegang plastik sekarang. Betul. Semuanya plastik. Kita plastik. Telefon, kita plastik. Kita punya baju Syu, plastik. Mikroplastik. Skincare. Ni dekat muka kita ni, microbits. Jadi, apa alternatifnya? Itulah sebenarnya dalam terkandung dalam undang-undang kita. Sebab tadi Syu dah cakap dah, dia punya alternatif tu ataupun yang substitute. Alternatif maknanya selain daripada bahan yang digunakan selain daripada plastik untuk menghasilkan that plastik. Substitute pula adalah macam daun pisang. Apa satu kan. So macam there's biodegradable plastic now. Kan? Tapi senang urai. Tapi tetap mengambil masa. Tetap plastik. Tetap plastik. Tapi kita memang tak boleh lari pada plastik Syu, sebab plastik adalah yang paling convenient, yang paling murah. Sebab tu kan Syu, bila kementerian dia sebut tahun lepas mengatakan bahawa akan dilaksanakan undang-undang yang maknanya tak boleh langsung dah guna plastik sekali guna ni, NGOs terutamanya dan industri tanya, okey boleh, tapi adakah masyarakat ada
ilmu yang pertama tu. Kesedaran satu hal, ilmu satu hal. Apa sebenarnya kesan plastik? Kedua, dari segi ekonomi. Ya. Dia sebab dia membebankan, sebab dia sekarang ni kan supermarket. Sekarang ni plastik yang sekali guna tu tak boleh juga untuk akan datang tak boleh juga untuk yang jual goreng pisang tadi saya katakan. Jadi bukankah itu akan membebankan ekonomi kepada peniaga-peniaga ini. Jadi apa alternatifnya yang boleh memberikan keseimbangan sebenarnya daripada keseimbangan sustainable development SDG itu kepada semua pihak sekarang ni. Dan dulu ingat tak ada kempen masa bazar Ramadan kan, bawa pinggan mangkuk sendiri, bawa gelas sendiri nak beli kat bazar kan. Tapi it doesn't work macam habis kat situ je kempen. Nanti nak kena basuh lagi, sedikit menyusahkan. Betul tak? Sebabnya bagi saya sebab sebelum saya terlibat dengan plastik ni pun saya kata tak pernah terfikir sampai tahap kenapa. So sekarang ni kita kena berikan maklumat kepada masyarakat, kepada kawan-kawan kita kenapa tak boleh gunakan plastik. Sebab tadi Syu sebut tentang yang selalu kan kita sekarang gunakan kalau sebut plastik apa reuse, reduce, recycle. Tapi sekarang ni sebenarnya kalau kita tengokkan yang teori yang sisa plastik yang hierarki yang terkini, kita tambah lagi satu. Kita elakkan, prevent. Lepas tu yang bawah sekali, kat mana kita nak dispose. Sebab bila kita sebut pasal plastik ni, dia bukan sahaja kita yang buang tu. Sebab kita kena fikirkan dia punya kitaran plastik tu, kitaran hayat dia daripada yang tadi tu, kita extract dia punya raw material tu, fosil tu, sampailah pembuatan, lepas tu sampailah kepada bila dibuang. Bila dibuang tu, kita nak ke mana? Sama ada kita dah buang plastik ni, kita terfikir tak dia boleh recycle ke tidak? Sure, plastik ni dia boleh hasilkan tudung. Recycle jadi tudung. Kita tak pernah terfikir. Dan kalau kita recycle, kalau kita nak jimat, kita bawa lagi mana-mana. Bila kita pergi overseas, boleh pula tiba-tiba kan bawa ke sana sini kan. Tapi bila dekat sini macam susah sudah nak masuk. Betul, susah nak masuk menyusahkan. Saya pakai tak pakai tu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Marian Dr. Stafsyah Idris untuk perkongsian kepada kita semua berkaitan dengan plastik ancaman kepada alam sekitar dan juga kepada diri kita sendiri. Ya, okey, kita break seketika, kembali selepas satu lagi topik menarik kita bawa untuk anda, jangan ke mana.